Hai, Assalamualaikum. Salam sahabat tani. Apa khabar semua? Jumpa lagi kita pada video kali ini. Kali ini saya akan buat tutorial cara saya tanam kelapa atau busuk di tanah saya ni lah. Sambil-sambil saya tanam tu, saya akan terangkan apa yang saya rasa penambahbaikan lah yang boleh dibuat. Jadi kalau berminat nak tanam kelapa cara saya ni, bolehlah ikut. Cumanya saya pun tak garanti lah boleh tumbuh kan. Tak ada garanti. Memang tak ada garanti. Kita tengoklah. Habis musim terkujuh ni nanti saya update lah kalau apa-apa jadi dengan pokok kelapa ni. Tapi itulah saya nak tunjuk jugalah cara saya tanam kelapa ni dekat tanah saya ni kan. Ada rezeki tumbuhlah dia kan, tak ada rezeki nak buat macam mana kan. Kita cuba cara lain. Okey, ni keadaan busuk kita yang kita dah gali hari tu. Okey, busuk ni pun dah kena hujan 2-3 hari. Dia dah susut dah, daripada tinggi lutut dia dah tinggal tengah-tengah betis. Tak apa, tu lagi saya akan adjust dan saya akan masukkan bahan-bahan yang saya nak gunakan lah, untuk dengan harapan dapat menyuburkan lagi tanaman kelapa ni lah. Mula sekali saya akan tarik semula busuk ni untuk tinggikan dia balik. Okey, kita tak nak banyak sangat bahan kompos dalam ni. Bahan kompos ni dia menyebabkan tanah tu lagi cepat mendap. Kita kalau boleh kita nak tanah yang solid. Jadi tak adalah dia bila bahan kompos tu keput, tanah tu pun turun. Kita tarik balik tanah ni. Okey, selepas kita dah buat balik busuk lebih kurang ni, kita akan campurkan garam sikit. Okey, garam ni, okey, cara saya tanam ni saya rujuk kepada satu channel Atuk Farm. Saya akan masukkan link dia nanti dalam ruangan description, komen ruangan description. So kalau ikut cara dia tanam mata tanah rata, tapi saya modify sikit. Saya nak tanam mata busuk, tapi bahan-bahan dia adalah seperti yang ditunjukkan dalam channel Atuk Farm tu lah. Okey, saya akan masukkan garam. Garam ni sepatutnya saya masukkan dalam busuk ni lebih awal daripada saya nak tanam kelapa. Sepatutnya saya dah peram garam ni dalam busuk, dalam segenggam, lebih kurang sebulan sebelum saya nak tanam kelapa. Tapi memandangkan semua pokok saya tak buat, yang ni pun saya tak buat lah. Saya tunjuk macam mana saya tanam pokok. Jadi kalau pokok saya lambat bercambah ke, tak hidup ke, mungkin ini salah satu punca dia lah kan, sebab saya tak peram garam dalam busuk dulu. Tapi insyaAllah hidup kot. Saya cubalah nanti sebulan 2 nanti saya update lah macam mana pertumbuhan pokok kelapa saya kan. Tak cuba tak tahu. Tapi bahan ni mesti ada. Sebabnya tanah kita ni bukan tepi laut. Tanah saya ni bukan tepi laut lah. Tanah saya ni macam lebih kepada paya. Okey, lepas letak garam, saya tambunkan balik dengan tanah topsoil yang ada lah. Okey.
kita tak boleh terus tanam kelapa atas garam. Dia mesti ada topsoil juga. Sebab apa? Sebab garam tu kalau boleh kita nak dia meresap dalam tanah, bukan terus diserap oleh akar pokok kelapa. Sebabnya nanti garam tu pun bersifat menarik air, kan? Akar kelapa pun nak tarik air. Takutnya nanti akar kelapa tu dia nak bercambah, jumpa garam, kecut. Bila dia kecut, sebab duk berlawan tarik air, matilah akar tu. Jadi kita buat satu lapisan topsoil atas garam tu, supaya garam tu meresap dalam tanah dan tak jumpa dengan akar pokok, takut nanti kecut akar pokok tu. Okey, bila kita dah lapik dengan satu lapisan topsoil, kita tambahkan tanah organik. Tanah organik ni, pakailah tanah organik apa pun, tak kisah. Tujuan tanah organik ni adalah, ataupun tanah kompos ni adalah untuk menambahkan jumlah mikroorganisme dalam tanah. Apa tujuan mikroorganisme dalam tanah ni? Mikroorganisme dalam tanah ni, dia akan membekalkan nutrien hasil daripada perkumuhan dia. So dia akan mulakan sebatian berunsur urea lah, kan? Dia sebagai perkumuhan, bahan-bahan perkumuhan. So kebanyakannya urea lah. So anak pokok ataupun pokok-pokok yang baru kita tanam ni, kadang-kadang dia tak sesuai kita terus bagi baja kimia. Dia tak boleh terima terus baja kimia. Jadi dia boleh terima baja macam baja organik, macam baja tak ayam, baja tak lembu. So bagi saya nak gunakan kaedah pendekatan yang lebih lembut lagi. Saya guna tanah organik. Tanah organik ni pun macam baja juga. Baja dia tu bukannya datang selain datang daripada kandungan tanah yang telah terurai, kandungan-kandungan organik yang telah terurai, dia datang juga daripada hasil perkumuhan mikrob dalam tanah. Lepas saya tambahkan ni, saya tutup lagi dengan topsoil. Tumbuhan-tumbuhan kita buang. Okey, selepas kita dah tutup dengan topsoil, lebih kurang kita akan tabur. Saya tertinggal satu perkara lagi. Saya nak ambil pancang dulu. Pancang ni guna dia untuk saya ikat anak kelapa nanti. Anak kelapa pun saya tak ambil lagi, tetap pun. Sekejap ya. Okey, selepas daripada kita bubur garam, kita bubur topsoil, kita bubur tanah kompos, kita bubur topsoil, kita bubur hormon penggalak akar. Okey, yang topsoil tadi saya bubur 3 genggam je lah. Sebab apa saya bubur 3 genggam? Sebab tanah saya dah tak ada masalah kesuburan. Tanah dia elok je, cantik je, hitam je. Tapi kalau tanah yang
agak berpasir, yang nampak macam kurang subur. Mungkin terpaksa gunakan lebih banyak tanah kompos daripada yang saya guna. Macam saya ni, saya guna dalam 3 genggam saja. Okey. Sekarang tanah hormon akar pun saya dah bubuh. Masa untuk letakkan anak pokok. Okey, anak pokok cara letak dia, kalau boleh buah dia macam ni. Dia menghala arah matahari terbit, kan. Dia bukannya sebab tahyul ke apa ke. Sebabnya dia nanti bila mengarah matahari terbit, dia akan tegak. Dia tak ada tahyul-tahyul. Tak ada berunsur syirik ke apa ke, tak ada. Kan, dia semata-mata kerana bila kita letak macam tu, dia pokok ni dia akan lurus tegak balik lah. Kalau ikut dalam channel Atak Farm, orang Siam tanam macam ni, kan. Tapi disebabkan saya susah pula nak pancang nanti kalau tanam macam ni, saya tanamlah dia tegak juga. Ikutlah kalau kesesuaian masing-masing. Tapi ni cara saya memang saya terpaksa mengikat dia tegak lah. So, anak kelapa yang saya tanam kali ni pun seperti yang dapat kita tengok, dia taklah besar sangat. Sebab memang saiz ni lah saiz yang paling sesuai untuk tanam atas busut, kan. Macam saya hari tu, saya beli benih tu ikut dia lah. Dia hantar apa saiz pun yang saya dapat. Dan memang ada yang tak sesuai lah untuk tanam atas busut sebab terlampau panjang. So, cara ikatan yang saya gunakan untuk ikat anak kelapa ni, saya dah tunjuk dalam tutorial yang lepas. Saya ikat dia guna tali rapia. Tali rapia ni saya ikat dia melilit yang jarang-jarang. Sebab apa jarang-jarang tu? Sebab dia tidak mengganggu pembesaran batang pokok. So, kalau kata batang pokok tu dia nak membesar, lilitan ni akan merapat secara automatik disebabkan tekanan dari pembesaran batang pokok. Tapi saya taklah tinggalkan dia macam ni. Sebulan sekali insya-Allah saya akan datang cek balik kemasan pada ikatan pokok ni. Selagi saya boleh datang sebulan sekali tu, insya-Allah lah, saya akan datang cek kemasan pada lilitan ikatan ni. Selepas daripada kita ikat pokok ni pada kayu pancang, kita cuma perlu kambus balik pokok ni. Kan, paras lutut kan. Paras lutut lah. Nampak macam tak paras lutut, tapi cukuplah paras lutut je ni. Okey, jadi saya nak kambus balik. Nasib baik tak jatuh kamera.
Saya tak tahu je apa yang kamera ni ambil. Saya rasa kamera ni dia ambil lah benda yang angle-angle yang penting untuk korang tengok apa yang saya buat. Bukannya gambar yang apa ni tak penting lah kan. Sebab takutnya nanti lebih kepada gambar yang bukan-bukan je. Yang penting-penting tak ambil. Sebab apa? Sebab saya tak ada cameraman nak tengok gambar, nak tolong tangkap gambar. So ni cara saya nak rapatkan tanah ni balik. Terlonggok dulu tanah. Banyak sangat bahan tumbuhan-tumbuhan ni. So kita rapatkan balik tanah macam ni. Buang sampah-sampah tumbuhan. Tepuk-tepuk tanah ni bagi padat. Lebih kurang okey, sebenarnya lebih mudah buat kerja dengan tanah yang basah daripada tanah yang kering. Tanah yang kering alah susahnya nak bentuk dia. Okey, siap. So itulah cara saya tanam kelapa atas busut. Okey. Saya akan hentikan rakaman ni sebab ini dah siap. Kita pergi sesi sembang-sembang lah. Sesi sembang-sembang saya akan ceritakan lagi apa yang dapat dilakukan untuk tambah baik lagi cara tanam atas busut. Okey, selesai dah saya tanam pokok yang ke-40 tadi. Okey, berkenaan dengan tanaman di atas busut. Okey, sebenarnya saya tanam atas busut ni boleh dikatakan bukan cara yang paling ideal. Sebabnya saya tak plan untuk tanam atas busut daripada awal. Cumanya saya plan untuk tanam kelapa atas busut ni disebabkan saya tengok ada pokok kelapa dekat kebun yang dekat dengan kebun saya ni yang terbantuk perkembangan dia selepas daripada banjir kan. Jadinya start daripada situ saya cari kaedah nak meninggikan peluang untuk kelapa saya membesar di tempat yang selalu kena banjir. Jadinya saya dah beli benih kelapa terlalu awal. Kemudian baru tiba-tiba tengok, tak boleh tanam terus atas tanah, kena buat busut dan sebagainya lagi. Sehingga menyebabkan saya tanam kelapa atas busut ni bukan dalam keadaan yang paling ideal. Okey, jadi tak apalah tu. Kalau rezeki saya pokok ni dia naik membesar, Alhamdulillah lah, maknanya adalah rezeki saya. Tapi kalau bagi orang yang belum tanam lagi ataupun belum beli benih lagi, and then dia tengah nak cari cara nak tanam kelapa dekat tanah dia yang juga ada masalah banjir, tanam kelapa atas busuk ni memang insya-Allah lah boleh membantu pembesaran kelapa lah. Cumanya antara perkara-perkara yang dapat diperhalusi lagi supaya hasil penanaman kelapa tu lebih bagus adalah satu, kalau boleh buat busut awal, buatlah sebulan ataupun 2 bulan sebelum nak tanam kelapa. Galilah tinggi mana pun ikut keperluan lah, ikut tahap
keseriusan banjir dekat tanah anda. Kalau kata tahap air tu boleh sampai paras pinggang, galilah paras pinggang, kan. Buat busuk paras pinggang, and then biarkan sebulan dua. Memang dia akan turun paras peha. Tak apa kalau dia turun paras peha pun, sebab nanti bila kita nak letak kelapa tu, kita tanam balik tu, nanti dia akan sampai lebih kurang paras pinggang. Dan kelapa ni kalau dia tenggelam sikit pun tak apa sebenarnya, kan. Jangan dia terendam sampai 2 minggu dekat paras antara akar dengan batang pokok tu. Kat situ terendam sampai 2 minggu, 3 minggu. Itu boleh menjamin dia matilah, kan. Sebabnya kulat akar lah, apa semualah, keluar macam-macam penyakit nanti. So nasihat saya, kalau yang nak tanam kelapa atas busuk tu, buat busuk awal kalau boleh sebulan 2 sebelum nak tanam kelapa. Dan dalam tempoh kita buat busuk yang kita nak biarkan sebulan 2 tu, terus masukkan garam, supaya garam tu dia boleh larut dalam busuk. Bukan macam saya buat tadi. Saya buat tadi terus saya letak garam, saya lapik tanah, saya terus tanam pokok. So dikhawatiri bila akar pokok kelapa tu jumpa garam, garam tu pun dengan akar tu pun duk berlawan tarik air. Siapa yang menang, siapa yang kalah kita tak tahu. Tapi kalau kata pokok kelapa kalah, kan, akar tu kecut sebab air dia kena tarik dengan garam, meninggallah pokok kelapa tu, kan. Tapi tak tahulah, kalau ada rezeki saya jadi tu, jadilah, kan. So dah 2 perkara dah tu, kan. Buat busut awal, lepas tu peram garam tu dalam busuk tu pun awal. Dan selain daripada tu, pilihlah benih pokok yang baru keluar daun sudu tu, daun-daun sudu tu, kan. Ambil daun yang macam tu, ambil benih kelapa yang ada daun dia macam tu. Bukan macam saya ada daun yang dah pecah dah. So daun yang dah pecah tu, dengan tingginya, dengan panjangnya tu, bila kita nak pancang dia di atas kayu, sebab kita kena pancang atas kayu. Kalau tak pancang atas kayu, takut dia tergolek daripada busut. So bila kita nak pancang dia atas kayu, dia tangkap angin, and then dia pun akan tergolek. Tapi sebab kita dah ikat dia, jadi dia duduk kat situ lah, dia tak tergolek ke bawah terus. So pilih benih yang macam tu, yang daun dia tu masih lagi bentuk-bentuk sudu tu. Janganlah ambil yang daun dah pecah. Okey, saya pun buat tempoh sebulan ni, saya akan membersihkan balik laluan tanaman kelapa saya. Dan saya akan tambah tanah lagi dekat busuk-busuk kelapa yang mana saya yang dah tanam tu. Sebab hakisan daripada hujan apa semua tu, memang dia akan busuk tu dia akan jadi rendah lah, ataupun dia akan dihakis oleh air hujan, kan. Tapi buat sementara waktu ni masih lagi busuk-busuk tu masih lagi, orang kata, paras-paras lutut, kan, ataupun rendah sikit daripada lutut. Tapi rasanya okey lah. Kebanyakannya pun masih lagi paras lutut. Kalau tak paras lutut saya, paras lutut orang rumah saya. So InsyaAllah tak ada apa-apa masalah lah kalau nak dikatakan maintenance busuk ni, kan. Cumanya diharapkan pokok saya ni boleh hidup lah, kan. Cumanya 2 bulan lagi kita tahu apa cerita. And so kalau kata pokok saya tak hidup pun selepas 2 bulan ni, saya dah tahu dah, kan. Mungkin sebab akar tu bercambah, jumpa garam tu tarik air daripada akar pun kecut, mati. So kalau kata sekiranya pokok saya tak hidup selepas ni, saya akan teruskan juga buat sistem tanaman busuk ni. Tapi saya dah tak tambah garam, sebab garam saya dah tahu dah, dalam busuk tu ada bekalan garam yang secukupnya lah untuk pokok tu. So itu sajalah kisah untuk tanaman kelapa atau busuk saya hari ni. Sekian saja video untuk kali ni. Sampai jumpa lagi. Okey, Assalamualaikum.